Adat jahut dalam kematian. Apabila ada kematian, si mati tidak akan dikebumikan serta-merta, sebaliknya ditangguhkan semalaman supaya saudara mara dan sahabat handai yang tinggal berjauhan sempat menziarahi si mati. Keluarga si mati akan meletakkan si mati di tempat bersih dan elok. Tangan dan kaki si mati akan diluruskan dan ditutup dengan kain. Keesokan paginya, barulah proses pengebumian dilakukan. Ukuran badan dan ketinggian si mati akan diukur sebelum proses penggalian kubur dimulakan. Seorang bomoh perlu ada semasa proses penggalian lubang kubur, kerana orang jahut percaya sebelum kerja-kerja penggalian dimulakan, perlu terlebih dahulu memohon keizinan untuk kerja buka bumi. Si mati dimandikan dahulu sebelum dikapankan dengan kain putih. Kedalaman kubur kira-kira 3 kaki. Setelah dikapankan, si mati akan diangkat mengelilingi lubang kubur sebanyak 3 kali pusingan. Sebelum ditanam, kain kapan di bahagian muka dibuka dan diberi hidu segumpal tanah. Si mati ditanam dalam kedudukan terlentang, mayat lelaki ditanam menghadap matahari terbenam, iaitu menunjukkan arah hulu yang disebut pancuh dalam bahasa jahut. Mayat perempuan pula ditanam menghadap matahari terbit, iaitu menunjukkan arah hilir yang disebut kulam dalam bahasa jahut. Barang-barang si mati yang tidak digunakan lagi akan diletakkan di atas kubur, sebahagian disimpan untuk dijadikan kenangan oleh keluarga si mati. Selepas proses pengebumian dilakukan, keluarga akan menghantar makanan ke kubur setiap pagi dan petang. Pada hari terakhir sebelum kenduri pada keesokannya, bomoh akan lakukan upacara paling os atau dalam bahasa Melayu paling api. Unggun api di kaki kubur akan dipusingkan, bahagian yang ada api keluar manakala bahagian yang tiada api dimasukkan ke dalam unggun api. Terdapat perbezaan tempoh kenduri bagi si mati perempuan dan lelaki. Bagi kematian perempuan, kenduri hendaklah diadakan pada hari ke-7, bagi kematian lelaki, kenduri diadakan pada hari ke-6. Kenduri ini akan dihadiri oleh sanak saudara dan jiran terdekat. Semasa kenduri ini diadakan, si mati akan dijamu dengan makanan yang dimasak semasa kenduri. Makanan ini akan dihantar ke kubur dan diletakkan di atas kubur setiap pagi dan petang, sehingga hari ke-6 bagi mayat lelaki dan hari ke-7 bagi mayat perempuan. Setelah selesai kenduri, si mati tidak lagi diberikan makanan kecuali keluarganya bermimpi si mati minta makanan. Usai majlis kenduri, setelah balik dari kubur, keluarga si mati perlu meletakkan wang upah dalam sebiji pinggan kecil untuk diberikan kepada orang yang menolong ketika proses pengebumian, seperti tukang gali kubur, tukang angkat mayat, tukang mandi dan tukang masak. Semasa inilah, harta peribadi si mati seperti pakaian akan diagih-agihkan antara ahli keluarga dan sanak saudara yang berminat, manakala harta lain seperti duit simpanan si mati akan dibahagi sama rata antara adik-beradiknya jika dia masih bujang. Pasangan yang bercerai mati dibenarkan berkahwin lain jika telah jatuh talak yang dilakukan oleh pihak keluarga si mati. Jika isteri mati, pihak isteri perlu memberikan sebiji pinggan dan wang sejumlah RM5 kepada suami si mati. Jika suami mati pula, pihak keluarga suami perlu memberikan pinggan dan wang itu kepada isteri si mati. Dalam masyarakat jahut, pihak si mati perlu mengeluarkan wang kerana si mati yang meninggalkan pasangannya. Selesai proses ini maka jatuhlah talak kepada suami atau isteri yang masih hidup. Setelah itu, pasangan yang ditinggalkan bebas dan boleh berkahwin semula dengan orang lain setelah berbincang dengan wali si mati. Bagi suami isteri yang ingin bercerai hidup, mereka harus merujuk dan berbincang dengan wali masing-masing. Wali akan menentukan denda bagi pihak yang bercerai, mengikut kesalahan yang dilakukan. Jika seorang wali memberikan denda seperti bilang lantai dan bilang atap, bermakna denda itu berat dan tidak boleh dibayar dengan nyawa.